Mana Suisi? إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم آل الكرام سلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala. Lagi sabda Rasulullah SAW, hudurul majlis and situ. La u'allimuka kalimatin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala. Yang cakap. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimuka kalimatin law kana 'alaika mislu jabal Uhud dainan addahullahu anka. Allahumma agfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu doa kalau kita baca yakin dengan pertolongan Allah Ta'ala. InsyaAllah walaupun hutang dia akan terbayar. Itulah Allahumma agfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Artinya, hendaklah aku ajarkan akan dikau beberapa kalimah yang engkau baca jikalau ada atasmu hutang seperti bukit Uhud sekalipun. Nah, saya membayar Allah Ta'ala akan hutangmu itu dengan berkat membaca kalimah doa. Yaitulah Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Baca doa tu. Ya. Demikianlah telah yang meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Tirmizi dan Imam Ahmad bin Hanbal daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan menyebutkan oleh Imam Ad-Damiri di dalam Syarah Minhaj akan hadis ini. Ia nakal, mana dia buat pindaan sedutan daripada Syekh Abi Talib Al-Makki yang mengarang kitab Qutul Qulub, makanan bagi segala hati. Demikian lagi ia nakal daripada Al-Allamah Ibnu Abi Saif rahimallahu ta'ala. Man qala hadza du'a yaumal jumu'ati
sab'ina marratan lam tamdi alaihi jum'atani hatta yastaghni. Barang siapa membaca doa ini pada hari Jumaat, dia baca 70 kali, nasihat telah lalu atasnya 2 Jumaat hingga jadi kaya ia. Baca ni, jadi orang kaya. Dan kaya dia banyaklah, ya. Pertama, kaya hati tu paling besar. Allah Ta'ala boleh memberikan kekayaan ikut kuasa besar, ikut dia lah. Dia yakin bahawasanya Allah Ta'ala pemberi segala-galanya. Baca. Mana doa ada tadi? Allahumma gfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Itu kalau baca betul-betul sungguh yakin dengan pertolongan Tuhan, hutang dia sebanyak besar bukit Uhud pun akan ditunaikan oleh Allah Ta'ala. Ya. Kalau dibaca 70 kali, nah saya sebelum Jumaat akan datang, Allah Ta'ala beri dia kekayaan. Hingga jadi kaya ia. Demikian disebut akan segala riwayat ini oleh Syekh Abdul Qadir Al-Faqihi di dalam Syarah Bidayah. Dan sunat engkau sembahyangkan kemudian daripada sembahyang fardu Jumaat 4 rakaat. Yang dahulu yang 2 rakaat sunat muakkad, yang 2 rakaat lagi dipanggil sunat ghairu muakkad. Muakkad yang kuat tuntut, yang ghairu muakkad kurang kuat. Jadi buat dulu 4 pada fuqaha. Atau engkau sembahyangkan 6 rakaat. Sekalian itu sunat muakkad pada ahli sufi. Ya. Habis. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, faqad rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal jum'ati rak'atain. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu an arba'an. Wa rawa Ali wa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum sittan. Wal kullu sahihun fi ahwalil mukhtalifah wal akmalu afdal. Maka sungguhnya telah meriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ia sembahyang kemudian daripada Jumaat 2 rakaat. Dan meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an adalah Rasulullah SAW sembahyang kemudian daripada Jumaat 4 rakaat. Dan meriwayat oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum adalah Rasulullah SAW sembahyang kemudian daripada Jumaat 6 rakaat. Ia ada 3 riwayat. Dan sekalian itu sahih. Semua tu riwayat sahih. Baru Rasulullah ikut keadaan. Ada kala sembahyang tu ada 4, ada 6. Pada kelakuan yang bersalasan, mana dalam masa yang berbeza. Ketiga ni tadi. Jadi semua tu ada. Dan yang sempurna terafdal ialah 6 rakaat, itu terafdal. Sebab lebih banyak afdal lah. Dan adab yang ke-10 sunat kemudian daripada sembahyang Jumaat, mengekalkan duduk di dalam masjid hingga sembahyang asar. Sunat kalau dia tak ada kerja lah. Kalau dia ada kerja, kerja yang wajib. Mana kerja wajib? Dia makan gaji, kan? Itu kerja wajib. Sebab dia ambil gaji pada orang. Dia sudah ada amanah. Namun tokek tengok mana tak masuk-masuk, kata zikir lah. Nampak asar kita, kacau. Dia tak gerti fiqhul aulawiyat. Fiqh kepahaman keutamaan. Keutamaan apa? Meletak wajib dulu, baru sunat. Habis bekerja ni, bekerja pun syarak kata wajib. Sebab kita dah berakad dengan orang. Kita ambil gaji dia. Maka hukum dia wajib kita kena tunai. Jangan silap faham lah. Dia kata, kenapa lama masuk kerja? Zikir gitu. Wah,
Kacau dia tak kerja letak. Zikir Tuhan suruh. Kan? Menunaikan kewajipan pun Tuhan suruh. Itu semua suruhan Allah Ta'ala berlaku. Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ia nakal daripada ulama yang dahulu. Man sallal asr fil jami' kana lahu sawabul hajj. Wa man sallal maghrib walahu sawabul hajj wal umrah. Barang siapa semayang asar di dalam masjid berjemaah, ya, tempat semayang Jumaat, maka adalah ia baginya pahala haji. Dan barang siapa semayang maghrib berjemaah, maka adalah baginya pahala haji dan umrah. Habis tak payah haji umrah lah, pergi kena. Ini pahala. Kelebihan tu dia ada. Ada pun kewajipan tunai tu kena tunai, jangan tidak faham tak. Tak pergi haji syekh, anak dah semayang berjemaah maghrib, pahala haji dan umrah anak sudah dapat. Wah. Namun tak ada orang pergi haji ni. Kewajipan perbuatan tu asal tu tak tidak tertanggal, melainkan dia kena pergi. Dia menunaikan tu wajib. Dan sunat pada ketika duduk dalam masjid, ia berniat iktikaf. Ya. Dan masyghul dengan zikir. Sibukkan masa dia dengan zikrullah, baca Quran dan mengucap selawat atas Rasulullah SAW. Dan memikirkan dalam ayat Allah Ta'ala dan syukur bagi Allah Ta'ala atas taufiknya dan hidayatnya pada berbuat taat itu. Dan takut dia akan Allah Ta'ala daripada taksir, mana cuai pada beribadat. Semua kena cek balik. Ya, mana yang kurang ditampal, mana yang mana tak dibuat, dilaksanakan, semua tu kena kita muhasabah. Dan taat dan murakabah dengan hatinya. Yani hadir hati kepada Ta'ala hingga sampai ke sembahyang asar. Itu lebih afdal kalau dia tidak ada tugas yang lain. Atau hingga sembahyang maghrib. Dan sekiranya jangan ia berkata-kata dalam masjid itu dengan perkataan dunia dan perkataan yang sia-sia. Masjid tempat ibadah, bukan tempat berbual. Habis. Dan sabda Rasulullah SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun yakunu hadisuhum fil masajidihim amra dunyahum laisa lillahi fihim hajatun fala tujalisuhum. Lagi akan datang atas manusia satu zaman, iaitulah akhir zaman esok. Ini pun dekat macam-macam ni. Adalah bercerita mereka itu dalam segala masjid mereka akan pekerjaan dunia. Tak cukup kat luar dunia, dalam masjid dibawa. Ya. Lepas tu hal dalam masjid bawa luar, bukan hal luar balak masjid. Ya. Hal dalam masjid apa? Kita ibadat, tenang hati, zikir sedap menghadap Tuhan, bawa kat luar. Ya, bau cantik. Kita bekerja dalam keadaan hati kita hadir dengan Tuhan. Padahal tiada bagi Allah Ta'ala itu bagi mereka hajat. Kalau dia kata kau tak datang, baik, kau dah bahasa kita lah kan. Kau datang buat menyemak, membising, orang satu tempat ibadat. Kedai-kedai kopi mencita dia bawa dalam masjid. Maka jangan kamu berhimpun duduk dengan mereka itu. Kalau ada macam tu, larikan diri je. Ya? Maka jikalau tiada aman ia duduk dalam masjid itu daripada riak, yang mana membinasakan akan amal, atau takut ia masuk kepada berkhabar-khabar, membawa kepada haram dan yang sia-sia, maka terlebih afdal bawa ia pulang ke rumahnya, padahal ia menyebut zikrullah dan memikirkan ayat-ayat Allah dan syukur ia bagi Allah Ta'ala atas nikmat dia, atas taufiknya dan hidayahnya. Dan takut ia akan Allah Ta'ala sebab taksir, cuai pada berbuat ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan murakabah akan Allah Ta'ala dengan hatinya hingga maghrib. Supaya apa? Jangan luput akan dia segala waktu fadilah wallah. Sebab kita nak dapatkan apa dalam tu saatul ijabah. Tiap-tiap hari Jumaat tu ada saat mustajab doa. Macam tu kadar je lah. Kena saat tu diangkat doa. Faslun bi bayanil adab was sunan allati ya'ummu jami'an nahari. Ini satu fasal menyatakan segala adab dan segala sunat yang melengkapi segala hari Jumaat. Iaitulah 7 perkara. Dia masuk hari Jumaat, dia 7 perkara kena jaga. Adab pertama, saya hendaklah hadir pada majlis orang yang mengajar ilmu, yang memberi manfaat. Bagi Jumaat itu biar ada kuliah subuh, kan? Hari-hari itu lagi baik.
Sebaiknya kita kalam pertama sekali kita buka Quran, kemudian hadis Nabi SAW. Dekat Zawiyah kita buat gitu. Bagi kita buat kuliah tafsir dengan hadis. Nanti kita mendengar kalam Allah dan kalam Rasul SAW. Kemudian buat kalam lain. Ini tak pagi cik sok khabar Quran tak baca. Bunyi lepas aku. Sok khabar dia cari dulu. Ya. Kalam Allah baca dulu. Walaupun tak banyak pun baca. Itu berkat. Duduk pada majlis orang yang mengajar ilmu yang memberi manfaat pada manfaat pagi hari Jumaat atau kemudian daripada sembahyang Jumaat atau kemudian daripada sembahyang asar. Dia ada majlis ilmu. Itu mana kelebihan besar. Dan kata Imam Ghazali rahimallahu taala, wala tahdur fi majami'il khalqi wala majalisil qassas bal majlisal ilm asy-syarif an-nafi' wa huwa allazi yazidu fi khawfika wa yanqusu fi ragbatika fid dunya fa kullu ilmin la yad'uka minad dunya ila al-akhirah fal jahlu ya au a'wadu alaika minhu wa asta'iz billahi min ilmin la yanfa. Dan jangan engkau hadir dalam majlis jami' perhimpunan orang yang mengajar ilmu yang tidak memberi manfaat dalam akhirat. Ya, ilmu yang tak kena-mengena dengan akhirat. Allah. Dan jangan engkau hadir pada perhimpunan orang yang duduk berhikayat. Ya, ada cerita tu macam-macam cerita yang buka. Tetapi hadir engkau pada perhimpunan orang yang duduk mengajar ilmu yang memberi manfaat dalam akhirat. Itu ilmu yang menambah takut akan Allah Ta'ala dan mengurangkan daripada gemar kepada dunia. Maka tiap-tiap ilmu yang tiada meninggalkan akan dikau daripada gemar akan dunia kepada akhirat, maka jahil akan dia lebih baik. Baik tak tahu. Ya, kalau ilmu yang membawa kita makin leka, tak tahu ilmu itu lagi baik. Ya. Dan terlebih banyak faedahnya atas semua daripada mengetahui akannya. Maka engkau pinta pelihara dengan Allah Ta'ala daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Potong guru kita Alim Haji Abdul Wahid memang dia tak tinggal doa. A'udzubika min ilmin la yanfa. Jauhkan kami daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Qalbin la yakhsha, daripada hati yang tidak khusyuk, yang tidak menghadap kepada Allah Ta'ala. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, fata'limul ilmi fi hadzal yaum wa ta'allumuhu min afdalil qurubat wassalatu afdal min majlisil qassas. Maka mengajar ilmu yang memberi manfaat dan belajar akan dia pada hari Jumaat itu daripada yang terlebih afdal segala ibadat. Dan sembahyang sunat itu terlebih afdal daripada hadir majlis orang berhikayat. Daripada duduk berbual kosong, baik kita sembahyang sunat. Sembahyang taubat, kita sembahyang lagi. Habis kita buat sunat mutlak, kan? Allah. Adab yang kedua pula, hendaklah engkau sungguh mengintai dan menuntut, mana memberikan tumpuan dan perhatian bagi saat yang mulia, lagi fadilah di kalian pada Jumaat. Apabila khabar masyhur, inna fi yaumil jum'ah sa'atan la yuwaffiquha abdun muslimun yas'alullaha fiha syai'an illa a'tahu iyyaha. Ada tersebut dalam hadis yang masyhur bahwasanya di dalam hari Jumaat itu satu saat, satu masa yang tidak berbetulan akan oleh hamba Ta'ala yang muslim meminta akan Allah Ta'ala. Manakala kena tepat masa itu kita doa, akan sesuatu melainkan memberi Allah Ta'ala akan dia akan sesuatu yang dipinta tadi. Di antara saat itu ada pada hari Jumaat, tapi tak ditafsirkan, tak tentu mana-mana masa. Habis. Ya Allah. Dan bersalah-salahan ulama, mana ada ikhtilaf
Di kalangan ulama pada menyatakan saat yang mulia. Maka kata setengah ulama pada ketika terbit matahari. Hari Jumaat, terbit matahari kita doa banyak. Satu. Dan kata setengah ulama pada ketika gelincir matahari. Gelincir matahari masuk zuhur, itu waktu dia. Dan kata setengah ulama pada ketika azan. Orang tengah azan tu, itu masa dia. Dan kata setengah ulama ketika naik khatib ke atas mimbar. Itu dia. Kan arti itu minta doa. Mustajab. Ujung ikhtiar. Kata setengah ulama pada masuk matahari. Ya. Benar. Adalah Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha memelihara waktu itu. Ya, adalah ia menyuruh masuk pada Jumaat. Sayyidina Fatimah adalah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna fi ayyamin dahrikum nafahatin ala patah jumlati yang bagi an yakuna al-abdu fi ridan laha bi ihtis nuzu. Ini tadi buang dulu. Tahan ia mendapat segala sesuatu. Daripada demikian nafahat, yakni mendapat dia akan itu, ya. Maka ketika itu adalah segala hajatnya itu diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Dan adalah segala oleh Allah Ta'ala. Dan sehingganya engkau membanyakkan pertemuan itu, dosa dia Tuhan ampunkan. Berkata hajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Daripadanya sabda Rasulullah, man shalla alayya yauman mi'ata marratin kirat lahu samani nahsana. Dan setengah daripada sabda Rasulullah SAW, salati alayya yaumul jum'ah. Hari lain dah banyak kan, Jumaat tambah lagi, dia banyak. Satu selawat kita ucap aja, suara oleh malaikat sampai didengar kepada Nabi SAW. Itu riwayat hadis yang sahih. Selawat. 2 kali kita je naik. Layak orang gaduh macam-macam. Pada ada tak sesuai dengan syurga. Itu semua sifat kotor. Damai. Lagi besar ialah ru'yah, memandang dan nikmat lain pun tenggelam. Ya. Semua dapat. Laki-laki dapat, perempuan pun dapat apabila dia layak. Dapat kelayakan neraka Jahannam. Nak banyak dalam selawat Nabi SAW. Dunia lagi besar. Ya. Wabai ruhiwan nafs. Himpunkan, ya, lagi cepat habis. Dan sallallahu alayya hidatan marat ya asramaratin sallallahu alayhi hidupnya di dalam dunia insyaallah dimati, ya. Pada Allah Ta'ala akan